Hari ini kita tengok pada bab 3, penaklukan logik. Pertama sekali kita nak belajar tentang apa itu pernyataan. Pernyataan ialah satu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar ataupun palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Contohnya, 258 boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Sebab 258, nombor ni dia akhir dengan digit 8. Dia mesti boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini adalah nombor genap. Jadi kita dapat satu pernyataan benar. Lepas tu, segitiga ada 3 sisi. Ini pun satu pernyataan benar. Kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini pun merupakan satu pernyataan sebab kita boleh tentukan nilai kebenaran. Tetapi bukannya semua pernyataan matematik adalah benar. Nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan. Contohnya, 1 meter sama dengan 10 cm. Kalau kita masih ingat apa yang kita sudah belajar masa tingkatan 1, kita tahu 1 meter sebenarnya sama dengan 100 cm, bukannya 10 cm. Jadi, walaupun ini adalah satu pernyataan palsu, tetapi ia masih merupakan satu pernyataan. Sebab kita masih boleh tentukan nilai kebenaran dia, iaitu kita tahu ini adalah palsu. Anjing ada 6 kaki. Semua orang tahu anjing ada 4 kaki sahaja. Jadi ini adalah pernyataan palsu. 1 tambah 1 sama dengan 3. Jawapannya sepatutnya 2, bukannya 3. Tapi ini masih merupakan satu pernyataan matematik. Tapi adalah satu pernyataan palsu. Kita mesti ingat, arahan, soalan dan seruan bukannya pernyataan. Sebab dia tidak boleh ditentukan nilai kebenaran dia. Contohnya, tuliskan persamaan kuadratik ini dalam bentuk am. Ini adalah arahan yang selalu kita jumpa dalam kertas peperiksaan. Jadi, ini adalah satu ayat yang kita tak boleh tentukan nilai kebenaran. Jadi, dia bukan satu pernyataan. Apakah itu persamaan kuadratik? Ini dia tanya soalan. Soalan bukan satu pernyataan. Tak ada nilai kebenaran. Marilah kita belajar bersama-sama. Ini pun adalah satu ayat yang tidak boleh ditentukan nilai kebenaran. Jadi, ia juga bukan pernyataan. Apabila kita nak tentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan, kita selalu jumpa pengkuantiti semua dan sebilangan. Pengkuantiti semua bermaksud setiap objek atau kes memenuhi syarat tertentu. Contohnya, bila saya kata semua pelajar memakai cermin mata, maksudnya setiap satu pelajar dalam kelas itu, dia mesti memakai cermin mata. Tak ada seorang yang dikecualikan. Tetapi, kalau saya gunakan pengkuantiti sebilangan, kes itu sudah lain. Pengkuantiti sebilangan bermaksud beberapa dan tidak semestinya setiap objek atau kes memenuhi syarat tertentu. Sebilangan. Dia boleh ada satu saja kes yang memenuhi syarat atau 2 atau banyak. Tapi bukannya mesti semua. Kita gunakan perkataan tidak atau bukan untuk menafikan suatu pernyataan. Penafian pernyataan P dituliskan sebagai tilde P. Simbol ni kita sebut tilde. Contohnya, kalau pernyataan P adalah hari ini hari Ahad.
Ini adalah satu pernyataan sebab kita boleh tentukan nilai kebenaran bagi ayat ni. Jadi ini adalah satu pernyataan. Macam mana kita nak buat penafian bagi pernyataan ni? Kita gunakan perkataan bukan. Tilde P maksudnya hari ini bukan hari Ahad. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Contohnya, segitiga adalah poligon. Ini adalah satu pernyataan. Segi empat adalah poligon. Ini juga merupakan satu pernyataan. Kalau kita nak gabungkan dua pernyataan ni, kita boleh gabungkan dengan cara ni. Segitiga dan segi empat adalah poligon. Untuk nilai kebenaran bagi satu pernyataan majmuk, kita boleh rujuk pada jadual ni. Contohnya, kalau kita ada satu pernyataan P. Pernyataan P adalah segitiga adalah poligon. Dan ini merupakan satu pernyataan benar. Pernyataan Q ialah segi empat adalah poligon. Ini pun merupakan satu pernyataan yang benar. Pernyataan P dan Q bermaksud segitiga dan segi empat adalah poligon. Ini pun merupakan satu pernyataan benar. Bagi pernyataan P atau Q, segitiga atau segi empat adalah poligon. Dan ini pun merupakan satu pernyataan benar. Kalau pernyataan P ialah segitiga ada tiga sisi. Ini merupakan satu pernyataan yang benar. Pernyataan Q, katakan pernyataan Q segi empat ada tiga sisi. Ini adalah satu pernyataan palsu sebab segi empat ada empat sisi. Jadi untuk pernyataan majmuk P dan Q, ayatnya adalah segitiga dan segi empat ada tiga sisi. Ini jadi satu pernyataan yang palsu sebab segi empat ada empat sisi, bukannya tiga. Jadi ini adalah satu pernyataan palsu. Tetapi untuk pernyataan majmuk P atau Q, ayat dia adalah segitiga atau segi empat ada tiga sisi. Ini merupakan satu pernyataan yang benar. Sebab untuk pengkuantiti atau ni hanya memerlukan satu kes saja yang memenuhi syarat, iaitu segitiga. Walaupun segi empat dia tak memenuhi syarat, tapi ini masih merupakan satu pernyataan yang benar. Pernyataan P katakan segitiga ada empat sisi. Ini merupakan satu pernyataan palsu. Pernyataan Q, segi empat ada empat sisi. Ini adalah satu pernyataan benar. Jadi bagi pernyataan majmuk P dan Q, ayatnya adalah segitiga dan segi empat ada empat sisi. Ini adalah satu pernyataan palsu. Tetapi untuk P atau Q, segitiga atau segi empat
ada 4 sisi. Ini pun merupakan satu pernyataan benar sebab dia hanya memerlukan segi 4 yang memenuhi syarat. Katakan pernyataan P adalah segitiga ada 5 sisi. Ini adalah satu pernyataan palsu. Pernyataan Q, segi 4 ada 5 sisi. Ini pun pernyataan palsu. Bagi pernyataan majmuk P dan Q, ayatnya adalah segitiga dan segi 4 ada 5 sisi. Ini pun pernyataan palsu. Jadi untuk P atau Q, ayatnya segitiga atau segi 4 ada 5 sisi. Ini pun merupakan satu pernyataan palsu. Jadi kesimpulannya, pernyataan P dan Q hanya benar apabila pernyataan P dan Q dua-dua benar. Baru dia jadi satu pernyataan benar. Dan untuk P atau Q hanya akan jadi palsu apabila kedua-dua P dan Q adalah pernyataan palsu. Baru dia akan jadi satu pernyataan palsu. Implikasi adalah pernyataan dalam bentuk jika P maka Q, di mana P dikenali sebagai anti-jadian dan Q dikenali sebagai akibat. Contohnya, kalau kita ada P hujan dan Q adalah padang jadi basah, maka implikasi dia adalah P Q. Dan ayatnya adalah jika hujan maka padang jadi basah. Ini adalah cara kita tuliskan implikasi dalam bentuk simbol. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi yang berikut, iaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Dan dalam simbol kita gunakan simbol ni untuk implikasi jika dan hanya jika. Katakan pernyataan P ialah poligon itu ada 3 sisi. Dan pernyataan Q ialah poligon itu ada 3 bucu. Jadi P Q ialah jika poligon itu ada 3 sisi, maka poligon itu ada 3 bucu. Q P ialah jika poligon itu ada 3 bucu, maka poligon itu ada 3 sisi. Jadi untuk case jika P maka Q dan jika Q maka P ini, kita boleh gabungkan dia sebagai P Q. Iaitu poligon itu ada 3 sisi. Jika dan hanya jika poligon itu ada 3 bucu.
Sekarang kita belajar macam mana tuliskan akas songsangan kontrapositif bagi satu pernyataan. Katakan sekarang kita ada satu implikasi jika P maka Q, di mana P adalah saya tinggal di Johor dan Q adalah saya tinggal di Malaysia. Implikasi jika P maka Q, ayatnya adalah jika saya tinggal di Johor, maka saya tinggal di Malaysia. Dan ini merupakan satu pernyataan benar. Macam mana kita tuliskan akas bagi implikasi ini? Akasnya kita cuma terbalikkan P dan Q sahaja. Tukarkan dia jadi jika Q maka P. Dan ayat dia akan jadi Q P. Iaitu jika saya tinggal di Malaysia, maka saya tinggal di Johor. Ini adalah akas bagi implikasi ini. Tetapi ini adalah satu pernyataan palsu. Sebab bila saya tinggal di Malaysia, saya tak semestinya tinggal di Johor. Saya boleh tinggal di Pahang, Terengganu, Penang, Selangor dan sebagainya. Jadi kita mesti ingat, apabila implikasi P, Q ni, jika P maka Q adalah benar, tidak semestinya akasnya adalah satu pernyataan yang benar. Macam mana kita nak tuliskan songsangan? Songsangan kita cuma kena buat penafian bagi P dan Q sahaja. Untuk P dan Q, kita buat penafian jadi tilde P dan tilde Q. Contoh, macam tadi, jika P maka Q, jika saya tinggal di Johor, maka saya tinggal di Malaysia. Kita boleh tambahkan perkataan bukan di sini. Dan ayat kita akan tukar jadi jika saya bukan tinggal di Johor, maka saya bukan tinggal di Malaysia. Jadi, perhatikan sini. Ini adalah satu pernyataan yang benar. Tetapi ini bukan satu pernyataan yang benar. Ini adalah satu pernyataan palsu. Sebab, jika saya bukan tinggal di Johor, mungkin saya tinggal di Pahang, Penang. Jadi saya tak boleh kata, jika saya bukan tinggal di Johor, maka saya bukan tinggal di Malaysia. Ini adalah satu pernyataan yang palsu. Jadi, songsangan tidak semestinya mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan implikasi asal kita. Untuk nak tuliskan kontrapositif, kita tukarkan tempat P dan Q dan buat penafian bagi kedua-dua P dan Q. Iaitu kita tuliskan dalam bentuk jika tilde Q maka tilde P. Terbalikkan dia dan buat penafian. Jadi untuk contoh ni, jika saya tinggal di Johor maka saya tinggal di Malaysia. Kontrapositif dia kami tukarkan ayat ni. Jadi, jika saya tinggal
di Malaysia, maka saya tinggal di Johor. Lepas tu, kita buat penafian. Bila nak buat penafian, kita tambahkan perkataan bukan di sini. Tambahkan perkataan bukan. Okey, kita baca semula ayat dia. Jadi, jika saya bukan tinggal di Malaysia, maka saya bukan tinggal di Johor. Perhatikan di sini, implikasi asal kita adalah satu pernyataan yang benar. Dan kontrapositifnya pun satu pernyataan yang benar. Jadi, kita tahu kontrapositif, nilai kebenaran bagi kontrapositif mesti sama dengan implikasi asal kita. Jadi, bila kita dapat satu implikasi, kita boleh buat kesimpulan bahawa kontrapositifnya mestilah benar. Jadi sini kita buat sikit rumusan. Katakan kita ada satu implikasi jika P maka Q. Akasnya adalah jika Q maka P. Songsangannya adalah jika tilde P maka tilde Q. Kontrapositifnya adalah jika tilde Q maka tilde P. Dan kita mesti ingat, nilai kebenaran bagi kontrapositif mesti sama dengan nilai kebenaran bagi implikasi jika P maka Q. Dan akas dan songsangan adalah kontrapositif kepada satu sama lain. Kenapa? Sebab masih ingat tak macam mana kita tuliskan kontrapositif? Kita terbalikkan kedudukan P dan Q dan kita buat penafian bagi kedua-dua pernyataan tu. Jadi, akas dan songsangan adalah kontrapositif kepada satu sama lain. Tetapi jangan lupa, tadi kita kata nilai kebenaran kontrapositif sama dengan nilai kebenaran implikasi. Maksudnya, nilai kebenaran akas dan songsangan mestilah sama. Jadi, akas dan songsangan juga mempunyai nilai kebenaran yang sama. Sekarang kita tengok pada penyangkal. Bagi setiap pernyataan palsu, sekurang-kurangnya satu contoh penyangkal boleh diberikan untuk menafikan kebenaran pernyataan tersebut. Contohnya kalau kita ada satu pernyataan, semua burung boleh terbang. Dan ini adalah satu pernyataan palsu. Kenapa? Untuk nak buktikan ini adalah satu pernyataan palsu, saya hanya perlu berikan satu contoh penyangkal sahaja, iaitu ayam. Ayam tak boleh terbang dan ayam adalah burung. Jadi, saya boleh dengan gunakan contoh penyangkal ini untuk tentukan ini adalah satu pernyataan yang palsu.